Maha 2022 pada 4 hingga 14 Ogos di Maib Serdang bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Pameran pertanian terbesar dan paling berprestij ini menyediakan lebih 1,500 ruang pameran dan jualan. Fokus utama Maha 2022 adalah agro trade, agro edutainment, agro lifestyle, agro youth, agro tourism, agro tech, agro job fair serta banyak lagi. Artis tempatan pun ada. Jumpa anda di Maha 2022. Baiklah, Maha 2022 kembali lagi dan sudah tentu kalau anda yang biasa datang ke Maib Serdang ini mungkin dah biasalah, dah tahu dah apa konsepnya, apa yang ada, laman-laman pameran, expo, jualan dan pelbagai lagi. Tapi hari ini cukup istimewa. Besar Nenas kat belakang ni. Jadi saya berada di laman Nenas di Maha 2022 dan sudah tentu saya tak naklah cakap seorang diri, nak bersembang lah, nak cerita berkenaan dengan bagaimana industri nenas di Malaysia ini, sejauh mana potensinya, apa dasarnya, dan dalam isu yang sama kita melihat kepada isu sekuriti makanan juga. Jadi banyak peranan ataupun cerita-cerita yang kita nak teliti berkenaan dengan nenas, industri nenas Malaysia ini. Jadi saya nak bersama dengan Datuk Dr. Sarudin Jamal yang merupakan pengurusi Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awan ni. Pertama sekali lah, kita tak naklah serius sangat hari ini. Sambil kita berborak ini, kita nak melihat jugalah booth-booth yang ada, apa semua produk-produk yang ada, kerana kita bercakap soal sekuriti makanan pada ketika ini. Dasar Lembaga Nenas juga berperanan penting dalam isu ini. Mungkin pertama sekali Datuk boleh ulas berkenaan dengan melihat kepada dasar dan juga hala tuju Lembaga Nenas, terutama dalam kita bercakap soal sekuriti makanan, Datuk. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Eswawan ni kerana sudi mengundang saya dan sudi datang ke Pusat Informasi Nenas, halaman Nenas. Alhamdulillah, kita sangat menyokonglah hal-hal yang berkaitan tentang sekuriti makanan. InsyaAllah saya juga ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana telah melancarkan DAN 2. InsyaAllah kita akan sentiasa memastikan pengusaha-pengusaha, petani-petani untuk terlibat secara langsung, apalagi menggunakan teknologi moden. Kita pun di Lembaga Nenas telah menerapkan IR 4.0 untuk lebih banyak teknologi yang kita gunakan kepada pengusaha-pengusaha nenas. Sekarang pun kita lihat di mana-mana banyak teknologi yang telah kita gunakan sehingga produk kita menjadi lebih efisien, efektif dan banyak industri hiliran yang dapat kita hasilkan melalui produk-produk nenas. Bagaimana dari segi kelestarian, kalau kita cakap soal kelestarian alam sekitar dan juga mungkin LNM, mungkin Datuk boleh kongsikan memperkenalkan program Zero Waste yang untuk memanfaatkan sumber industri yang ada melalui inovasi kepada produk hiliran. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana PNM melihat potensi pulangan pendapatan dan juga di masa hadapan dan sekaligus menyokong DAN 2.0 ini, Datuk. Okey, alhamdulillah setakat ni bila semakin banyak produk hiliran yang dapat kita hasilkan, sebetulnya hampir tiada sisa nenas yang kita tidak guna pakai. Okey, contohnya yang terbaru ialah kita menggunakan sisa nenas untuk sebagai medium untuk kita menanam cendawan. Nah, itu pun cendawannya rasanya lebih sedap dan insya-Allah lebih berkhasiat. Itu antara produk yang terbarulah. Dan sebetulnya jika kita lihat tiada langsung sisa-sisa yang tidak digunakan. Kalau dulu mungkin kita bakar lah kan, sekarang tak ada lah. Semua kita pakai. Hatta untuk makanan ternakan haiwan pun kita telah buat. InsyaAllah lah tanam nenas hampir zero waste. Difahamkan LNM juga menyasarkan untuk memperluaskan lagi tanah-tanaman menjelang tahun 2025 ini, dan kepada sekitar diikutkan di sini sekitar 20,000 hektar berbanding 17,000 hektar pada ketika ini, dan juga mensasarkan peningkatan pengeluaran nenas variti MD2 seperti Datuk sebutkan tadi, daripada 15% kepada 50%. Jadi angkanya 15 nak ke 50 tu satu angka yang cukup besar. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga dari segi sasaran pendapatan secara keseluruhan
serta bentuk sokongan yang diberikan kepada para petani ini? Okey, sebetulnya banyak bantuan-bantuan dan insentif-insentif yang telah kita berikan. Okey, memanglah dengar untuk kita meningkatkan penanaman nas sehingga 50%. Ya. Tadi 17%, 15%, akan tak jadi 5%. Nampak macam susah, tapi sebetulnya tidak terlalu sukar. Pasal insya-Allah dengan kerjasama kita daripada kerajaan negeri, Johor, Sarawak dan baru-baru ini kita telah masuk ke Sabah. Kita ingin membantu rakyat di rakyat Sabah. Insya-Allah dengan itu akan lebih banyak lagi kawasan-kawasan yang dapat kita tanam nanas. Yang sudah tentu kalau anda ikuti Niaga Awal ni, kita temu bual peniaga-peniaga, kadang-kadang bukan isu kewangan sahaja, tetapi dari segi teknikal, latihan dan juga spesifikasi tertentu untuk meningkatkan jumlah pengeluaran dan sebagainya, itu amat penting. Jadi saya percaya Lembaga Nenas juga berperanan penting dalam memberi pendidikan, nasihat, latihan juga, dan banyak lagi sebenarnya cerita berkenaan dengan Lembaga Nenas ini. Mungkin akhir sekali Datuk boleh kongsikanlah mungkin harapan dan juga melihat kepada mereka yang di luar sana, nasihat kepada mereka yang di luar sana yang berhasrat untuk menceburkan diri dalam bidang penanaman ini. Okay. Saya ingin menggalakkan lebih ramai pengusaha-pengusaha di luar. Kalau ada tanah-tanah kosong di sekitar rumah kita, kita cuba untuk tanam nanas, kerana kami di pihak lembaga, kami ada 7 program pada tahun 2022 ini untuk membantu pengusaha-pengusaha nanas. Antaranya lah pertama, pengukuhan tanaman nanas bermutu tinggi. Itulah tanaman nanas bernilai tinggi, MD2. Kemudian kita akan adakan pengeluaran benih nanas. Dan kita ada transformasi teknologi dan pengurusan tanaman nanas. Kita ada juga permodenan dan pemerkasaan industri nanas berlipat tinggi Sarawak. Kita ada program penerokan akses pasaran industri nanas global, program pemerkasaan kualiti IAT nanas, dan yang terakhir kita ada program pembangunan industri pokok nanas berinovasi. Maknanya di sini bahawa pihak nanas akan cuba membuat yang terbaik untuk memastikan lebih ramai penanam nanas tahu tentang nanas, nak tanam nanas dan mendapatkan pendapatan yang bernilai tinggi, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Syahrudin Jamal, Pengerusi Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM, berkongsi cerita, banyak cerita yang menarik, dan sudah tentu anda yang mungkin baru nak berjinak diri, nak memulakan perniagaan penanaman nanas ini, ataupun yang telah pun menjalankan penanaman pertanian nanas ini, boleh datang ke MAHA 2022, datang ke laman nanas ini untuk mempelajari, mendapatkan nasihat, melihat daripada asasnya serta ke produk hiliran yang ada yang boleh meningkatkan tahap pendapatan anda itu sendiri. Dan sekian sahaja perkongsian untuk MAHA 2022 ini. Saya Haris Ashraf Hasnan untuk Niaga Awal ni. Jom ke MAHA 2022 pada 4 hingga 14 Ogos di Maib Serdang, bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Pameran pertanian terbesar dan paling berprestij ini menyediakan lebih 1,500 ruang pameran dan jualan. Fokus utama MAHA 2022 adalah agro-trade, agro-edutainment, agro-lifestyle, agro-youth, agro-tourism, agro-tech, agro-job fair serta banyak lagi. Artis tempatan pun ada. Jumpa anda di MAHA 2022.